Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada panel penilai, barisan penganjur Urustia dan rakan-rakan penyampai dan rakan-rakan peserta Ekologi Pendidikan peringkat kebangsaan PPD MIDI tahun 2020. Awal bicara terima kasih kepada pihak penganjur kerana sudi untuk menerima dan memberi ruang kepada saya untuk membentangkan satu hasil kajian inovasi bertajuk Menyantuni Pelajar Ponting melalui program Sangka Emas. Dan saya diberi nama Wan Kamaruzaman bin Wan Yusof daripada APG Kampus Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis, Pahang. Sedikit latar belakang kajian ini. Kajian ini adalah merujuk kepada kajian Ponting, dan Ponting itu sendiri kita definisikan sebagai melarikan diri daripada tanggungjawab dan meninggalkan tanggungjawab tanpa kebenaran. Lari daripada tanggungjawab. Dan Ponting, kajian Ponting, kategori Ponting sekolah dalam kajian ini kita telah kategorikan kepada dua, iaitu satu Ponting dengan kebenaran dan Ponting tanpa kebenaran. Ponting dengan kebenaran merujuk kepada pelajar yang tidak menghadirkan diri ke sekolah dengan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, contohnya demam, sakit, dikarantin, terlibat dalam satu musibah dan sebagainya. Manakala Ponting yang tanpa kebenaran adalah pelajar yang tidak hadirkan kelas ke sekolah tanpa menyatakan sebarang alasan dan juga pemberitahuan kepada guru dan juga pihak sekolah. Dalam hal ini, kajian ini memfokuskan kepada kajian Ponting sekolah tanpa kebenaran. Okey, sedikit penyataan masalah, problem statement dalam kawasan kajian yang saya lakukan. Kita dapati masalah Ponting sekolah ini kian meruncing dari saban tahun. Kita dapati kita telah membuat pemerhatian dan juga analisis data, analisis dokumen yang kita buat. Masalah Ponting ini kian menjadi lebih parah dan satu tindakan segera perlu diambil supaya gejala ini boleh kita landaikan dan kita boleh kurangkan dalam masa terdekat. Dan kita memikirkan jika ianya tidak ditangani secara bijak dan segera, generasi-generasi Z yang ada pada hari ini mungkin akan ketandusan bakat, idea, kreativiti dan sebagainya. Dan kita melihat bahawa bukan itu sahaja, Ponting satu tindakan yang kita sifatkan sebagai deviant behaviour ini boleh menyebabkan, boleh mengundang pelbagai lagi gejala-gejala yang lain seperti merokok, seperti menghisap dadah. Mereka akan terlibat dalam aktiviti jenayah, mencuri dan mungkin aktiviti seksual juga mungkin terlibat. Dan hal ini akan menyusahkan banyak pihak, termasuk ibu bapa, termasuk pihak sekolah, pihak berkuasa dan sebagainya. So, sebab itulah saya memikirkan bahawa tindakan perlu diambil
sesegera mungkin bagi mengatasi masalah-masalah ini. Dan dalam lokaliti kajian saya telah mengkategorikan bahawa penting kategori masalah pelajar itu kepada 4 kategori. Yang pertama sekali penting kelas, penting sekolah, iaitu 22 orang pelajar terlibat, dan ini merupakan statistik pelajar-pelajar yang terlibat dalam program Sangka Emas, inovasi Sangka Emas dalam kajian ini. Bukan mewakili keseluruhan sekolah. Bukan maksudnya data itu saya mungkin ramai lagi, tetapi yang terlibat dalam the population dengan sampel adalah berbeza. Jadi sampel yang saya ambil daripada sekolah tersebut hanya 50 orang sahaja yang mewakili 4 kategori. 1, penting sekolah, 2, datang lewat, 3, tidak menyiapkan kerja rumah, dan yang keempat, kita dapati ada juga murid yang terlibat dalam aktiviti tidur di kelas, 9 orang. So jumlahnya adalah 50 orang. Dan data awal yang kita ambil sejak daripada bulan Januari, Februari, Mac tahun ini adalah seperti berikut. Jika kita perhalusi, kita dapati bahawa kehadiran mereka ini mengikut kelas. 50 orang pelajar ini terlibat dalam 4 kelas. Kita ambil daripada 4 kelas yang berbeza. Kita namakan kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D. Dan jika kita perhalusi, kehadiran mereka tidak mencapai 80%. Tidak mencapai 80%. Hal ini menyebabkan bahawa ianya agak kita amat risau dengan peratusan ini. Dengan peratusan ini agak menggerunkan kita sebagai seorang penyelidik, menggerunkan kita sebagai seorang guru, menggerunkan kita sebagai seorang pensyarah. Kerajaan pada hari ini melalui Kementerian Pendidikan Malaysia mengatur dan juga menggerakkan pelbagai aktiviti supaya bagi menyuntik semangat pelajar hadir ke sekolah. Kita ada program sekolah selamat, kita ada program sekolah penyayang, kita ada program jom datang ke sekolah. Kita aktiviti-aktiviti ini supaya menggalakkan pelajar datang ke sekolah, tapi natijahnya apabila di lokaliti kajian yang saya buat, kehadirannya tidak juga mencapai 80%. So kami unit bimbingan dan kaunseling, saya pihak sekolah membincangkan sesuatu perkara perlu dilakukan, akhirnya kita wujudkan program Sangka Emas. Objektif kajian yang saya lakukan adalah satu, untuk mengenal pasti kelebihan program Sangka Emas. Kelebihan program Sangka Emas dalam meningkatkan jumlah kehadiran pelajar ke sekolah. Dan yang kedua adalah meningkatkan jumlah kehadiran pelajar tahun 3 ke sekolah melalui program Sangka Emas. 50 orang pelajar yang terlibat tadi. Okey, dan sudah pasti kajian saya dipandu melalui 2 persoalan kajian ini supaya kajian yang saya lakukan lebih konkret, tepat dan jelas. Maka kita tampilkan 2 research question. Satu, apakah kelebihan program Sangka Emas? Dan yang kedua, bagaimana program Sangka Emas ini boleh meningkatkan kadar peratusan jumlah kehadiran murid pelajar ke pelajar ke sekolah. Baik. Sebagai pelaksanaan kajian atau modus operandi atau kita panggil proses intervensi, kita seperti biasa kita mengadakan satu aktiviti yang kita namakan sumbangsaran dengan barisan pentadbir, guru bimbingan dan kaunseling dan unit disiplin.
Dan daripada situ kita telah menggerakkan beberapa orang PRS dan juga sekolah untuk turut berperanan dalam program kali ini. Pengawas sekolah akan mengenal pasti dan mengambil kehadiran pelajar, collect kehadiran pelajar setiap hari, manakala PRS pula berperanan sebagai membantu guru bimbingan dan kaunseling untuk memanggil pelajar-pelajar dan diasingkan dalam satu bilik khas yang kita namakan Sangkar Emas. Untuk makluman kepada semua pendengar dan penonton, um, Sangkar Emas ini merupakan satu bilik khas yang kita develop, yang kita bangunkan secara terapeutik, kondusif dan amat bersesuaian. Bersesuaian untuk menyantuni golongan-golongan seperti yang kategori masalah pelajar tadi. Kita bangunkan bilik yang terbiar ini di sekolah tersebut, ada satu bilik yang terbiar, bilik seberguna. Jadi maka kita manfaatkan bilik tersebut, kita developkan, bangunkan bilik tersebut dan jadikan bilik tersebut sebagai bilik yang sesuai untuk mereka. Maka di sinilah mereka akan dihimpunkan, diletakkan sepanjang hari. Mereka tidak dimasukkan di dalam kelas tetapi mereka ditempatkan di situ dengan diselia oleh guru-guru mata pelajaran serta diselia oleh guru bimbingan dan kaunseling. Di bilik tersebut mereka akan membuat latihan-latihan guru. Mereka juga akan mendengar, mungkin ada konsultasi bersama ibu bapa juga dilakukan di situ. Mereka juga akan terlibat dalam aktiviti-aktiviti latihan dalam kumpulan juga di situ dan semua aktiviti mereka berpusat di bilik di bilik khas yang kita namakan sebagai Sangkar Emas. Bilik ini boleh menampung sehingga 50 orang, mungkin dalam satu masa 50 orang saya ingat agak mencukupi dan kita tengok masa itu belum ada lagi penjarakan sosial. Kita buat dalam bentuk yang kalau ianya sesuai, bilik yang sesuai untuk menempatkan 50 orang pelajar dan di situ dalam bilik tersebut juga mereka akan menjalani aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti mereka membuat kerja rumah, mereka menyediakan tugasan yang dikehendaki oleh guru. Dalam masa yang sama, unit kaunseling memainkan peranan dalam mengendalikan sesi-sesi bimbingan. Bukan sesi kaunseling tetapi mereka buat sesi bimbingan. Mereka buat terapi, mereka juga membuat mungkin aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada pembangunan sahsiah diri pelajar. Dan fokus kita adalah aktiviti yang berfokus kepada pembangunan sahsiah diri. Sebab apabila murid boleh develop dia punya mental, sihat dari segi mental, sahsiah dan sebagainya, murid ini diyakini boleh bertindak secara rasional. Murid ini boleh bertindak dan juga membuat keputusan dengan bijak. That's why aktiviti kaunseling ini amat penting dalam kepada kelompok kajian yang terlibat. Dan hasilnya yang kita ambil pada bulan Julai, Ogos dan September, kita dapati bahawa kehadiran mereka sudah mencapai lebih 80%. Kita dapati bahawa kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D, kehadiran mereka sudah mencapai 80% dan ada yang mencapai kepada 95.7%. Hal ini menunjukkan satu momentum kehadiran yang baik
pun begitu ianya belum lagi sempurna sebab kita nak menyebarluaskan kepada semua, bukan sahaja kepada kelompok kajian tetapi kita nak aplikasikan kepada kelompok-kelompok yang lain. Sebab di sekolah tersebut populasinya cukup besar. We have dalam 1,500 lebih, 1,300, 1,200 segitulah ya. Tetapi kita dengan peningkatan ini kita yakini bahawa jikanya dibuat secara konsisten, jikanya ia dilakukan dengan penuh berfokus dan kerjasama yang kolektif dengan semua pihak ini, kita yakini kehadiran pelajar ke sekolah boleh ditingkatkan dan ini adalah hasilnya. Dan kita dapati ini jadual berguru yang telah kita tetapkan, jadual bertugas guru bagi setiap slot dan juga ini kehadiran analisis kehadiran yang telah kita buat dan kehadiran mereka, kehadiran ibu bapa juga kita rekod setiap kali ada perjumpaan. Okey. Dan inilah wajah-wajah frontliners bagi kajian ini. Bukan frontliners di luar, frontliners bagi kajian ini, adik-adik PRS yang terlibat untuk memanggil mereka dan suka saya nyatakan pelajar-pelajar yang telah menunjukkan reputasi kehadirannya yang baik, kita akan bagi penghargaan, bagi token sebagai sijil penghargaan bahawa mereka telah menunjukkan satu sikap daripada sikap tidak suka datang ke sekolah, sekarang mereka sudah mencetakkan kehadiran yang positif. Dan sedikit aktiviti. Saya fikir saya tutup dengan konsultasi bersama ibu bapa ini dan inilah wajah-wajah ibu bapa yang datang ke sekolah untuk mendapatkan konsultasi bersama pentadbir dan juga guru bimbingan dan kaunseling. Saya fikir itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Saya sekali lagi saya minta maaf andai kata ada yang terkurang dan terima kasih sekali lagi kerana memberi ruang ini kepada saya untuk menjadi salah satu peserta kajian pada kali ini. So saya fikir itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.